Hari ini kita akan selami satu kisah yang sangat luar biasa. Sebuah epik tentang bagaimana seorang bayi yang dihanyutkan dalam bakul akhirnya mampu meruntuhkan sebuah empayar yang gah. Ini adalah kisah tentang penindasan, keimanan dan pembebasan. Jom kita putar masa kembali ke zaman Mesir Purba, sebuah tamadun yang hebat, penuh dengan kekayaan dan kuasa. Dan di puncak kekuasaan itu, ada seorang raja yang menggelarkan dirinya Firaun. Dan di sinilah, di bawah pemerintahan Firaun yang mutlak dan zalim nilah, cerita kita bermula. Satu kisah yang lahir daripada penderitaan yang tak tertanggung. Okey, masa tu masyarakat Mesir ni ada dua darjat yang sangat-sangat berbeza. Di satu pihak, kita ada kaum Kipti. Mereka lah golongan pemerintah yang hidup mewah. Di pihak yang lain pula, ada Bani Israel yang dijadikan hamba abdi. Mereka lah yang dikerah tenaga untuk bina segala monumen agung untuk Firaun. Tapi kan, ada satu benda yang mula buat Firaun tak senang duduk. Ahli-ahli nujum dia sendiri datang bawa satu ramalan. Mereka kata, akan lahir seorang anak lelaki dari kaum hamba, iaitu Bani Israel, yang bakal jadi penyebab kejatuhan tahta Firaun. Firaun jadi sangat takut. Dan disebabkan ketakutannya tu, dia pun keluarkan satu perintah yang memang tak boleh bayang kejamnya. Dia arahkan supaya setiap bayi lelaki dari Bani Israel yang baru lahir mesti dibunuh serta-merta. Tapi macam kita selalu nampak dalam sejarah kan, dalam saat yang paling gelap sekalipun, selalunya akan ada cahaya harapan yang muncul dari tempat yang kita langsung tak sangka. Dan di tengah-tengah kekecohan inilah, lahirnya seorang bayi comel bernama Musa. Cuba bayangkan perasaan ibu dia. Hatinya penuh dengan kasih sayang, tapi pada masa yang sama, dia hidup dalam ketakutan yang teramat sangat. Waktu dia dah betul-betul buntu, dia dapat satu ilham. Satu janji dari Tuhan yang, kalau fikir logik, memang tak masuk akal. Untuk selamatkan anak dia kena lepaskan anaknya ke dalam sungai. Sungai yang sama di mana ramai bayi lain dibunuh. Dan apa yang jadi lepas tu memang satu keajaiban. Tindakan yang penuh keimanan tu membawa bakul yang berisi bayi Musa terapung terus ke istana Firaun. Dan bakul tu dijumpai oleh isteri Firaun sendiri. Cuba fikirkan ironi dia. Anak yang paling Firaun nak bunuh, sekarang dibesarkan dalam istananya sendiri. Dan lebih ajaib lagi, ibunya sendiri dilantik jadi ibu susuannya. Maka, membesarlah Musa sebagai seorang putera Mesir, hidup dalam kemewahan istana. Tapi, takdirnya jauh lebih besar daripada itu. Satu peristiwa penting tak lama lagi akan mengubah seluruh hidupnya. Jadi, satu hari tu, dia nampak seorang lelaki Kipti tengah pukul seorang lelaki Bani Israel. Dia pun cuba nak leraikan, tapi satu tumbukan dari kepala Musa menyebabkan lelaki Kipti tu mati. Tanpa disengajakan. Dalam sekelip mata, statusnya sebagai putera raja bertukar menjadi seorang buruan. Jadi, Musa terpaksa melarikan diri jauh dari Mesir. Perjalanan tu membawa dia ke negeri Madian, di mana dia memulakan hidup baru sebagai seorang gembala. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah tempat suci bernama Gunung Sinai, dia nampak satu pemandangan yang aneh. Ada semak yang terbakar, tapi langsung tak hangus. Dan dekat situlah, dia menerima wahyu dari Tuhan. Dia dilantik jadi seorang rasul dan dikurniakan dua mujizat yang hebat sebagai bukti. Pertama, tongkat di tangannya boleh bertukar jadi ular gergasi. Kedua, tangannya akan mengeluarkan cahaya putih yang terang benderang bila dimasukkan ke dalam jubahnya. Jadi, berbekalkan misi suci dan dua mukjizat ni, Musa pun kembali ke Mesir. Kali ni, dia bukan lagi seorang pelarian. Dia kembali sebagai utusan Tuhan bersedia untuk berdepan dengan manusia yang paling berkuasa di muka bumi ketika itu. Tapi Firaun, dia gelakkan saja seruan Musa. Dia terlalu sombong, terlalu angkuh. Bagi dia, dialah Tuhan yang paling tinggi. Jadi, dia cabar Musa untuk buktikan kata-katanya. Firaun pun kumpulkan semua ahli sihir paling hebat dalam kerajaannya untuk lawan Musa. Mereka pun lemparkan kali dan tongkat mereka dan dengan sihir semua benda tu nampak macam ular-ular kecil. Lepas tu tiba giliran Musa. Dia campakkan tongkat dia dan ia serta-merta bertukar jadi seekor ular gergasi yang betul-betul hidup dan terus telan semua ular-ular sihir tu. Ahli-ahli sihir tu mereka tahu apa beza sihir dengan mukjizat. Mereka terus sujud dan beriman kepada Tuhan Musa. Tapi Firaun, hati dia jadi lagi keras sebab degil sangat
Tuhan pun turunkan bala satu persatu ke atas Mesir. Serangan belalang, wabak kutu, serangan katak, sampailah air sungai Nil pun bertukar jadi darah. Setiap kali kena bala, Firaun merayu pada Musa, janji nak bebaskan Bani Israel. Tapi bila bala dah hilang, dia mukir janji. Okey, sekarang dah sampai ke kemuncaknya. Dah tak ada ruang untuk berunding lagi. Satu-satunya jalan keluar untuk Bani Israel adalah dengan melarikan diri. Jadi, senyap-senyap di tengah malam, Musa pun memimpin kaumnya keluar dari Mesir. Bila Firaun sedar yang semua hamba abdi dia dah lari, apa lagi? Memang mengamuklah dia. Dia kumpulkan seluruh bala tenteranya untuk mengejar mereka habis-habisan. Keadaan waktu tu memang genting. Bani Israel dah terperangkap. Di depan mereka terbentang Laut Merah. Di belakang pula, tentera Firaun makin dekat. Nampak macam dah tak ada harapan. Tapi masa itulah Musa dengan perintah Tuhan memukul air laut dengan tongkatnya dan satu keajaiban yang tak terbayang berlaku. Dan dekat sinilah kita nampak satu detik yang sungguh luar biasa. Laut yang terbelah tu jadi jalan keselamatan untuk Bani Israel. Mereka semua berjaya lintas dengan selamat. Tapi, bila Firaun dan tenteranya cuba ikut, air laut tu kembali bercantum dan menenggelamkan mereka semua. Jadi, kisah ni bukan sekadar tentang kejatuhan seorang pemerintah yang zalim. Ia tinggalkan kita dengan satu persoalan besar kan? Tak kiralah betapa berkuasanya seorang manusia tu, adakah kuasanya tu mampu lawan kuasa keadilan Tuhan yang lebih agung?